Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan puan-puan dan penonton semua, sama ada di rumah maupun di hadapan saya pada petang ini. Dan hari ini Al-Kuliah seperti biasa dengan menampilkan wajah yang baru, insya-Allah. Hari ini kita bersiaran di luar studio pada petang ini untuk bersama dengan penonton-penonton di luar studio pula. Dan hari ini tuan-tuan puan-puan, pada petang ini Al-Kuliah bersiaran di mana ya? Di Kem Syekh Sirajuddin Gemas Negeri Sembilan, sempena dengan hari terbuka Kem Syekh Sirajuddin Gemas Negeri Sembilan. Dan bersama saya pada petang ini adalah warga Tampin dan juga warga tentera yang ada di hadapan saya untuk mengikuti Al-Kuliah secara kata pada petang ini, membicarakan topik-topik yang menarik, insya-Allah. Dan tuan dan puan-puan, topik kita cukup menarik, iaitu keluarga bahagia. Sebab di hadapan saya dan juga di rumah sebenarnya memang sedang menonton Al-Kuliah bersama dengan keluarga yang tercinta. Dan untuk maklumat anda, keluarga bahagia ini memang semua orang mencarinya. Ada orang terbang di awan biru mencari keluarga bahagia, tapi belum tentu jumpa. Ada orang merentas lautan luas mencari keluarga bahagia dan mencari bahagia, tapi belum tentu juga jumpa, tuan-tuan. Di mana bahagia? Hari ini kita bicarakan tentang keluarga bahagia bersama saya. Yang bahagia penulisnya adalah yang bahagia Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik, seorang pendakwah dan juga motivator untuk remaja khususnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Hari ini kita bercakap tentang keluarga bahagia saja, tuan Ustaz ya. InsyaAllah. Dan bersama dengan kita semua adalah warga tentera juga pun ada, warga Tampin pun ada Ustaz, yang bersama dengan anak-anak pun ada, bersama dengan suami pun ada, isteri pun ada Ustaz. Jadi tepatlah sekali perbincangan kita tentang keluarga bahagia. Dan sebagai mukadimah ya, kita nak bincang Ustaz, kita semua mahukan keluarga bahagia. Saya nak keluarga bahagia, Ustaz pun nak, semua penonton di sini dan di rumah pun nak keluarga bahagia Ustaz. Tetapi apakah itu bahagia sebenarnya? Ada orang kata bahagia itu pada rumah yang besar. Ada orang kata bahagia itu pada isteri yang cantik jelita, ibarat macam ratu cantik. Ustaz pun nak juga kan? Ada orang kata bahagia itu kau dapat laki-laki ataupun suami yang handsome, macam artis-artis ya, yang menjuarai anugerah tertentu katakanlah ya. Ada orang kata bahagia dapat anak yang ramai, ataupun segulung ijazah, ataupun apa lagi Ustaz ya, barangkali itulah nampak aras tandanya. Tapi apa pula cerita sebenarnya Ustaz tentang realiti bahagia itu dan bagaimana nak mencapainya? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz Fauzi. Alhamdulillah. Apa yang dimaksudkan tentang bahagia? Ada orang dia rasa bahagia bila dapat suami yang setia. Ada orang rasa bahagia bila dapat isteri yang cantik jelita. Ada orang rasa bahagia bila duit dalam akaunnya berjuta-juta. Tetapi kebahagiaan yang bergantung kepada makhluk hanyalah sementara. Kebahagiaan yang sebenar apabila kita sentiasa dilamun cinta. Cinta ni akan menyebabkan seseorang itu bahagia. Ingat, cintailah Tuhan yang menciptakan cinta. Tuhan yang membisikkan rindu. Ketika itu jiwa kita akan rasa sentiasa bahagia. InsyaAllah, bila disebut tentang keluarga bahagia, bila sebut keluarga, tentu ada ayah, tentu ada ibu dan tentu ada anaknya, suami, isteri dan anaknya. Jadi tiga komponen ni amat penting. Jadi bagaimana untuk berhubung sesama sendiri, sesama ahli keluarga, ini sangat penting. Jadi untuk mencapai keluarga yang bahagia, yang dimaksudkan dalam Islam adalah keluarga yang mencintai Allah. Menjadi keluarga macam mana Islam nak, macam mana yang Rasulullah nak, macam mana yang Allah nak. Jadi keluarga yang menggembirakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada aku, untuk sujud pada aku. Ibadah ini dalam pepatah orang Melayu, dia ingat semayang, puasa, zakat, haji, itu saja. Tapi ibadah yang dimaksudkan dalam ini, tidak aku jadikan jin dan manusia untuk menggembirakan aku. Allah nak kita ni jadi hamba yang menggembirakan Allah. Jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang gembirakan Allah. Keluarga yang ikut Islam, keluarga yang gembirakan Allah. Keluarga yang ikut Nabi, cara Nabi, suami yang ikut cara Nabi, tentu isterinya gembira dan Allah akan gembira. Kadang-kadang si suami terlalu bersusah payah memberi hadiah yang banyak kepada isteri, semata-mata untuk beri handbag baru untuk isteri.
Konon-konon handbag ni mudah-mudahan isteri gembira. Tiba-tiba isteri pun gembiralah dapat handbag yang cantik, LV lah namanya. Tiba-tiba tahu yang itu pasal malam punya. Tentulah hati isteri dia marah dan kecewa. Suami, kadang-kadang ada suami yang terpaksa bertungkul lumus kerja siang malam untuk menggembirakan anaknya. Tetapi apa yang berlaku? Anaknya tidak gembira. Mula-mula gembira, bila dah tahu hal sebenar, dia jadi kecewa. Kadang-kadang hadiah yang diberi itu rosak pula. Tentu ayahnya akan jadi kecewa. Kebahagiaan yang sebenarnya apabila hati, jiwa kita dengan Allah, gembira dengan Allah. Cukup Allah untuk menggembirakan aku, dan kita bertugas untuk menggembirakan Allah. Jadi seorang ayah dapat gembirakan Allah, seorang ibu dapat gembirakan Allah, seorang anak dapat gembirakan Allah, keluarga ini bahagia. Jadi itulah maksud yang saya simpulkan dalam keluarga bahagia. Okey Ustaz, kadang-kadang kita lihat ada orang murung je Ustaz kan, kecewa, menangis, sedih, berpanjangan sampai basah bantal disebabkan berpisah dengan orang yang disayangi dan dicintainya. Itu tak bahagia saya rasa Ustaz. Sebab itu ada pepatah menyatakan bahawa letakkanlah cinta Allah di hatimu sebelum cinta-cinta yang lain. Bila mana cinta-cinta yang lain itu hilang terbang daripada kamu, cinta Allah tetap setia bersama dengan kamu. Dan kamu tidak akan sedih sebab Allah sentiasa bersama dengan kamu. Dan itulah bahagia Ustaz kan. Okey Ustaz, kita teruskan dengan soalan kedua Ustaz. Saya tanya Ustaz, macam mana keluarga itu nak dapatkan bahagia ni? Adakah dijual di pasar malam? Berapa ringgit sekilo Ustaz? Ataupun ada di tepi pantai? Ataupun ada di padang bola, main futsal dapat bahagia? Dan sebenarnya Ustaz, bahagia macam mana kita cari sebenarnya? Yang depan mata kita nampak merah, biru, kuning, hijau, dia punya panjang, lebar, gempal tak gempal, atau macam mana kita nak saiz ukuran bahagia itu? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Jadi alhamdulillah, bila kita rasa bahagia bila mempunyai isteri yang cantik jelita, tiba-tiba bila satu keadaan isteri dah semakin tua, tentu kebahagiaan itu hanya sementara. Bila dapat suami yang setia, tiba-tiba dia dapat duit pencen, dia bertukar menjadi suami yang bermain kayu tiga. Kan? Anak-anak yang berjaya. Alhamdulillah semua anak masuk universiti, ayah dan ibu berasa bangga. Tetapi apabila anak menjelang jadi pekerja, berkahwin, tiba-tiba anak bertukar menjadi anak yang derhaka. Tentu hati ibu dan ayah terluka. Sekarang, kebahagiaan, bagaimana untuk mendapat kebahagiaan sebenarnya? Yang pertama sekali dalam rumah tangga, dia mesti berlandaskan Islam. Islam menggariskan apa yang indah dalam rumah tangga ini ialah sifat bertolak ansur, saling faham, memahami, bantu-membantu. Ini dia. Kalau kita tengok, kadang-kadang suami bekerja sebagai seorang tentera. Kadang-kadang tugasnya memakan masa. Bukannya sehari dua, kadang-kadang terpaksa lebih di perbatasan, mungkin seminggu dua. Isteri sebagai isteri, bagaimana dia nak bahagia? Dia kena membersihkan jiwanya daripada prasangka. Sangka buruk-buruk pada suami. Suami aku betul ke? Ada masuk dalam hutan ni, betul ke? Atau dia masuk hutan mana? Jadi itu isu dia. Lama bila dia tu, dia tidak bahagia. Tetapi kalau isteri yang baik, alhamdulillah, suami aku seorang tentera dan dia berjuang di perbatasan. Kalau dia syahid, kalau dia mati, insya-Allah 40 orang. Aku termasuk aku, insya-Allah dia bawa masuk ke syurga. Itu sebagai seorang isteri yang bahagia. Suami pula, bagaimana suami nak dapat bahagia? Mempunyai isteri yang baik, isteri yang cantik. Jadi yang paling penting, suami kena sangka baik dan memahami isteri. Isteri bukan manusia kelas kedua. Isteri adalah setandingan kita. Tapi kitalah yang memimpin dia. Isteri bukan orang gaji kita. Isteri bukan tempat kita nak melepaskan marah dan geram untuk ditampar dan diterajang. Tetapi isteri adalah teman kita. Sama-sama bantu-membantu. Ya? Jadi kalau kita saling faham, memahami, rumah tangga akan bahagia. Yang kedua, isteri faham gaji suami setakat ni saja. Janganlah minta yang lebih-lebih. Kalau minta lebih-lebih, tentunya suami tak mampu. Bila suami tak mampu, suami claim overtime lebih. Suami mula buat sesuatu yang di luar kemampuan dia. Mungkin ada kala suami mencuri, menyamun untuk memenuhi kehendak isteri. Begitu juga dengan suami. Suami jangan minta isteri lebih-lebih. Contohnya lah, isteri penat. Tiap-tiap tahun bersalinkan anak kita. Tiap-tiap tahun, 9 tahun kahwin, 8 orang anak. Allahu Rabbi. Janganlah minta lebih-lebih. Fahami dia manusia. Dan ingatlah, isteri manusia yang lemah tetapi jiwanya amat tabah. Kan? Jadi kalau kita saling faham, memahami, faham isteri penat. Cubalah tak lama lagi bulan Ramadan.
Suami bangun, masak sahur. Buka puasa, suami masak. InsyaAllah isteri akan jadi isteri yang paling bahagia pada hari tersebut. Dan tiba-tiba si isteri tidak berkira, pergi ke pasar raya nak beli barang-barang, isteri bayar, bang saya bayar, tak payah claim, jangan kira hutang, saya belanja bang. Tentu suami akan ringan bebanannya. Ketika ini suami, isteri dan anak-anak pasti menjadi orang yang bahagia. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz. Saya rasa nak masak untuk sahur tu tidak lekup. Barangkali dia hangatkan juadah buka puasa yang tak habis tu Ustaz. Hangatkan tu saja. Apa pun tuan perempuan itulah bahagia sebenarnya. Kalau kita berkahwin dengan sebab seks Ustaz, pasti ramai akan bercerai kalau tidak puas hati di tempat tidur. Kalau berkahwin dengan sebab anak, pasti akan bercerai sebab isteri mandul tak dapat memberikan anak. Kalau berkahwin dengan sebab cantik, dia dah krepok, dah tua, dia akan tinggalkan sebab dah tak cantik. Kalau berkahwin dengan sebab harta, jatuh miskin apa kedana, dah tak bahagia dah, dia akan tinggalkan pasangannya. Jadi kita fikir-fikirkanlah, nak mencari keluarga bahagia bukan senang. Apapun kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan masih setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini, dan hari ini kita bersiaran di kem Syed Sirajuddin Gemas Negeri Sembilan sempena hari terbuka di kem ini bersama dengan warga Tampin dan juga warga tentera yang merupakan tulang belakang kepada keselamatan negara kita sebenarnya daripada serangan-serangan musuh, dan kita bertuah sebab kita hebat sebenarnya. Dan bersama dengan saya pada petang ini ialah yang bahagia Ustazah Hanafiah Abdul Malik, motivator remaja dan juga seorang pendakwah, pakar motivasi. Bersama kita, tajuk kita lah keluarga bahagia, dan apa kata kalau kita bersama dengan keluarga Tampin, warga tentera, untuk bertanyakan soalan dari mereka terus kepada yang bahagia ahli panel. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nurmayati binti Muhammad Yassin daripada Markas Garisan Campsite Sirajuddin. Saya mewakili semua wanita yang ada di sini hari ini untuk menanyakan pada Ustaz satu soalan, iaitu macam manakah cara-caranya untuk kami kaum wanita menangani seorang suami yang panas baran Ustaz. Tapi suami saya bukan seorang yang panas baran Ustaz. Dia sentiasa cool saja di rumah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya tertarik dengan soalan ini sebab saya pun cool juga. Ustaz pun cool juga kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma ada beberapa kerat suami Ustaz yang memang panas baran. Kadang-kadang suka memukul, kadang-kadang dia tak pukul Ustaz, kadang kata-katanya sampai menyakitkan hati. Orang kata apa, menyindir dan sebagainya. Panas baran yang pukul kita takut. Memang ada bengkak-bengkak mata dan sebagainya. Pukulan Mike Tyson Ustaz. Betul. Jadi kita bimbang, takut menjadi satu budaya. Apa pesanan nasihat Ustaz? Nak kontrol suami-suami yang panas baran, terutamanya isteri ni, macam apa nak buat? Masak sedap ke? Ataupun menggoda dia ke? Bagaimana cara Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi, terima kasih kepada yang bertanya. Dia ada satu doa. Doa ni kalau amalkan insya-Allah suami lembut. Lembut apa Ustaz? Lembut, bukan lembut peribadi dia. Insya-Allah lembut saya bimbang hati juga Ustaz ya. Nanti lepas ni au kan. Tapi doa ni saya Lembut hati. lembut hati okey. insya-Allah, tak panas baran dah. Ya. Okey. Tuhan tolong lembutkan hati dia. Itu doa ombak rindu Ustaz. Ustaz Fauzi tahu. Alhamdulillah. Okey. Jadi sebenarnya itu antara berapa banyak filem yang menunjukkan panas baran lelaki yang menjadikan perempuan sebagai mangsa, terutama isteri. Jadi yang paling penting sekarang ni, bila suami panas baran, orang yang panas baran ikut psikologi mereka adalah orang yang romantik. Orang yang romantik ini mereka sangat menghormati orang. Tetapi apabila mereka tidak dihormati, dia akan cepat melenting. Kan, contoh dia memandu kereta, dia sangat menghormati orang lain, tiba-tiba orang potong queue dia, dia cepat melenting. Itu panas baran. Kemudiannya orang yang panas baran ikut psikologinya, dia seorang yang sangat lembut tetapi cepat sangat marah. Kemudian dia boleh lupa masalah dia tu. Boleh marah. Dan kebanyakan mereka ni mempunyai masalah tertentu. Yang pertama masalah dia mempunyai masalah di tempat kerja. Kadang-kadang di tempat kerja jadi suami pada hari ini sangat mencabar. Kadang-kadang dimarahi, dikeji, dia apa? Balik tak ada tempat nak dia lepas. Isteri lah jadi mangsanya. Tetapi kalau kita ajar mereka ni tentang anger management, bagaimana nak mengawal marah, insya-Allah selesai.
Nombor dua, dia mungkin kerana faktor ekonomi, duit tak ada. Isteri minta banyak-banyak, bang beras dah habis, bang ni habis. Jadi dia akan cepat marah. Aku tengah susah, orang tak faham ke. Selalunya Belanda ni berlaku pada businessman, seorang usahawan. Kemudiannya kalau kita lihat pula bagaimana nak selesai ni, ada doa dia. Doa dia masa basuh beras. Doa dia masa kita bersama dengan suami. Doa dia masa kita duduk sebelah suami, mengusap-usap suami. Ini paling penting. Kerana sebab apa? Bila kita baca doa ni, dia ya Allah, lembutkanlah hati suamiku kepadaku sebagaimana kau lembutkan besi kepada Daud alaihissalam. Ada bahasa Melayu pun mudah So baca, ya Allah, lembutkan hati suamiku kepada Dan sebagaimana kau lembutkan besi kepada Daud alaihissalam. Kalau kita baca macam tu, Allah dengar, Allah faham, dan Allah akan pokonankan, insya-Allah. Kena ramai dah buat. Basuh-basuh beras pun macam tu. Dah selawat, dah apa, doa. Ya Allah, lembutkan hati suamiku yang panas baran tu kepadaku sebagaimana kau lembutkan besi kepada Daud alaihissalam. Ramai dah yang berdoa macam ni. Suami menunjukkan perubahan yang ketara dan banyak. Alhamdulillah. Kemudian dia penting usapan. Suami yang panas badan ni usap, dibelai, dimanja. Macam baby, sukalah dia orang. Kalau dia marah, picit mana patut picit. InsyaAllah okey tu. Wallahu a'lam bishawab. Okey, itulah antara petua-petuanya, tips-tipsnya kalau nak lembutkan hati suami, bukan badan suami, hati suami. Apapun orang yang paling panas baran dalam sejarah Islam ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi hatinya lembut, selembut-lembutnya terima Islam dan hormat kepada Nabi yang hendak dibunuhnya itu, dan akhirnya masuk Islam. Bila dia mendengar surah Taha ayat 1 hingga 5 dibacakan kepadanya dan dia sendiri membacanya. Eloklah para suami, para isteri, kalau suaminya panas baran, keras hati, degil, maka bacalah ayat ini masa tak nak nasi tadi kan? Nasi tengah mendidih tu, baca, tiup. Buat air sirap, baca, tiup. Niat lembutkan hati suami. Okey Ustaz, kita ambil lagi soalan kedua daripada warga Tampin, warga Tentera, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Etimalina binti Muhammad Noor dari Uni Hospital. Soalan saya berbunyi, sekiranya keluarga kita dah bahagia, bagaimana kita nak membantu keluarga lain turut sama bahagia? Terima kasih Ustaz. Ini warga Tampin prihatin betul lah kan. Nak bantu keluarga lain biar jadi bahagia juga. Kadang-kadang dia doa, ya Allah jadikan keluarga ku bahagia. Orang lain tak apalah, biar porak-peranda. Tapi warga Tampin hebat. Dia nak semua orang Tampin bahagia. Malah bukan kata Tampin, orang sebelah Tampin bahagia juga. Jadi apa caranya Ustaz nak suruh kita nak bantu keluarga yang tak bahagia jadi bahagia? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fauzi, terima kasih pada yang bertanya. Yang pertama sekali, kalau kita dah bahagia, kita juga kena doakan jiran-jiran kita bahagia. Walaupun jiran kita bukan beragama Islam, kena doakan untuk mereka supaya mereka menerima Islam dan kemudiannya bahagia. Kepada jiran kita yang dah Islam, kita kena doakan untuk mereka. Doa selain ayat 1 hingga 5 surah Taha tu memang bagus kalau diamalkan, memang bagus. Orang tengok muka kita pun orang lembut, tak jadi nak marah. Akhirnya alhamdulillah. Yang keduanya, yang paling bagus selain daripada mendoakan kesejahteraan jiran-jiran kita, keluarga-keluarga adik-adik kita, kadang-kadang keluarga adik-beradik kita bertelingkah. Kita bahagia, adik-beradik saudara mara kita bertelingkah. Bagaimana? Paling bagus dengan kaedah ziarah, menziarahi mereka, tompang sembahyang di rumah mereka. Kadang-kadang kita bawa makanan untuk masak di rumah mereka, dan di makanan itulah yang patutnya kita bacakan doa. Kadang-kadang bawa air tu tinggal dalam peti ais mereka. InsyaAllah dia orang minum dan kemudiannya akan jadi lembut. Dan yang paling ketiga sekali, pendidikan. Kebanyakan pada hari ini, mereka yang bermasalah ni, rumah tangga ni, tak bahagia rumah tangga mereka, datang ziarah dan buat tazkirah. InsyaAllah. Kadang-kadang kita ada buat grup usrah ni, pergi rumah ke rumah yang lain, panggil ustaz-ustaz tertentu berceramah ke rumah-rumah ni. Ada rumah yang tak bahagia, kita masuk dan kita bercerita tentang erti bahagia yang sebenarnya, barulah suasana itu dapat dikongsikan. Itu kelebihan ziarah dan tazkirah. Wallahu alam. Alhamdulillah Ustaz, saya teringat satu hadis Nabi. Antara tanda-tanda bahagia seseorang itu ialah yang pertama ada isteri yang salehah. Yang isteri dapat membahagiakan dia Ustaz dengan doa isteri, berkat untuk suami. Yang kedua, jiran yang bahagia juga, jiran yang saleh. Bagus tadi tu kan, dia dah bahagia, doakan jiran-jiran bahagia. Sebab jiran yang tak bahagia, dia akan mengancam kita pula Ustaz ya. Yang ketiganya lah rumah yang lapang, rumah yang selesa.
Carilah rumah yang selesa. Kalau anak sebelah orang, biarlah sesuai. Jangan ada 2 bilik saja. Dan yang akhir yang keempat lah kenderaan yang selesa. Anak 15 orang Ustaz, elok beli bas mini. Apa pun kita ambil lagi soalan yang kalau ada silakan kalau ada soalan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Lieutenant Colonel Zulfakar Zainal Abidin, pegawai pemerintah daripada 34 Regimen Artileri Diraja. Ingin yang pertama sekali mengucapkan selamat datang ke Kem Said Sirajuddin kepada Ustaz berdua. Sekali pandang kepada Ustaz berdua ni berpakaian begitu kemas sekali, kasut kilat, baju pun cantik, butang sampai ke leher. Barangkali baru beli daripada kantor. Saya mempunyai persoalan Ustaz. Saya ingin bertanyakan tentang masalah keluarga yang tidak bahagia. Adakah keluarga yang tidak bahagia ini disebabkan oleh balasan daripada Allah Ta'ala ataupun daripada orang itu sendiri? Jadi Ustaz, saya mohon penjelasan. Terima kasih. Okey, terima kasih Lieutenant Colonel. Saya sebenarnya memang baju ni Ustaz. Baju ni baju celoreng Ustaz ya. Sesuai dengan kem Syed Sirajuddin sebenarnya untuk meraihkan warga tentera di sini. Ustaz lainlah, Ustaz meraihkan warga Tampin. Baju seluring kena bom. Oh, kena bom. Ada darah anak-anak sebenarnya kan. Okey Ustaz, ini cerita bab keluarga bahagia ni sebenarnya adakah disebabkan balasan daripada Allah atas perbuatan orang itu sendiri. Zaman lampau dulu barangkali dia pernah memporak-perandakan keluarga orang, sekarang dia dah kahwin ada anak, Tuhan porak-perandakan balik keluarga dia ataupun atas sebab-sebab lain Ustaz, silakan. Dia punca antara sebab ni. Yang pertama sekali formula dia KAU, kau. Kau yang pertama kifarah daripada Allah SWT tentang apa yang dia buat. Contoh dia pernah melukakan hati-hati perempuan-perempuan lain yang pernah dia cintai, kemudian dia kahwin dengan orang ni dan isteri dia pun melukakan hatinya. Itu pasal keluarganya tak bahagia. Kemudiannya azab. Allah azab keluarga ini kerana kemungkinan besar selepas berkahwin, selepas mendirikan rumah tangga, mereka derhaka pada ibu dan ayah. Mereka lupakan pada ibu dan ayah, maka Allah turunkan azab, rumah tangganya panas. Mungkin kemungkinan besar mereka berkahwin tanpa restu ibu dan ayah, tanpa doa dan restu dari ibu dan ayah. Tentu rumah tangganya akan terasa azab tu. Sentiasa panas, akhirnya bercerai-berai. Ujian. Kemungkinan besar ini adalah ujian daripada Allah. Kemungkinan bila ditimpa musibah, ditimpa apa-apa saja, mungkin ketidakbahagia, kemungkinan itu ujian. Kadang dalam bangsa Melayu ini terdapat unsur sihir untuk menyebabkan rumah tangga tidak bahagia. Dalam surah Al-Baqarah pun turun cerita Harut dan Ma'rut, bagaimana dia mengajar sihir sebagai ujian kepada orang ni. Sihir yang pertama dia ajar adalah sihir memutuskan hubungan suami dan isteri. Jadi kemungkinan besar ada ujian di situ. Sekiranya dia berjumpa dengan ustaz-ustaz yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini, mereka dapat dibantu. Walaupun tak ada masalah sihir pun, ada masalah lain. Mungkin faktor ekonomi dan masalah yang lain, hutang yang banyak, masalah hubungan. Ini elok berjumpa kaunselor dan juga ustaz-ustaz yang berpengalaman. InsyaAllah mereka dapat membantu. Wallahualam. Okey Ustaz, maknanya kalau hanya kita yang tahu Ustaz, apakah itu ujian ataupun itu kifarah dan sebagainya. Hanya kita yang tahu. Kalau kita tahu kita pernah ada dosa begitu banyak dengan Allah, bertaubatlah Ustaz ya. Betul. Ataupun kalau ujian, fikir-fikirkanlah Nabi Nuh dengan Nabi Lut pun dapat isteri yang memang bermusuhan dengan mereka sendiri, dan anak-anak Nabi Nuh pun tidak ikut Nabi Nuh. Tuan-tuan dan puan-puan terhormati Allah ya. Tapi fikir juga, kalau anda seorang muslimah yang baik, isteri yang baik, dapat suami yang tak baik, Asyah itulah ujian untuk Asyah isteri Fir'aun. Asyah orang beriman tempat dalam syurga, dapat Fir'aun yang kufur kepada Allah tempatnya dalam neraka. Apa pun Ustaz, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, semakin hangat perbincangan kita pada petang ini dengan tajuk keluarga bahagia, dan kita mencari bahagia sebenarnya sekurang-kurangnya dalam diri kita dan keluarga kita, dan kita sampaikan kepada keluarga-keluarga yang lain. Apapun sempena hari keluarga, hari terbuka di Kem Syed Sirajuddin Gemas Negeri Sembilan, kita sama dengan warga Tampin dengan warga tentera di sini, dan kita terus ambil lagi soalan-soalan daripada mereka jika ada. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Saya Abdul Malik bin Ujang dari Pekan Gemas, ingin mengemukakan satu soalan. Rumahku syurgaku. Ungkapan yang selalu diungkapkan ini, bagaimana nak menjadikan rumah kita ibadat syurga. Sekian untuk dapat harap mendapat penjelasan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih yang bertanya. Tapi ini bukan bapa Ustaz kan?
Kan. Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Malik Abdul Abdul Malik bin Ujang. Aha. Tak ada kena-mengena. Oh, kan. Saya duk macam tadi tak nampak seirah pula kan. Okey, apa pun Ustaz, macam mana jadikan rumah tu ibarat syurga? Sebab kadang-kadang bila jadi syurga ni Ustaz tu tak keluar ke masjid tu. Tak keluar ke surau dah sebab dah syurga dah ada rumah kan. Jadi apa sebenarnya rumahku ibarat syurga? Silakan Ustaz. Okey, dia antara jawapan yang paling sesuai untuk rumahku rumahku syurgaku. Yang pertama sekali, kalau kita dapat lihat dalam rumah tangga kita ni penuh dengan perhatian. Bagaimana saya jawapan dia 7P. P yang pertama perhatian. Bagaimana Allah mengajar kita untuk memerhatikan kejadian alam ini, bagaimana melihat kebesaran Allah, kejadian langit dan bumi. Jadi ketika itu rumah kita penuh perhatian. Bila isteri bercakap, suami dengar, bukan baca surat khabar. Bila isteri mengadu, kita dengar sampai habis, dengar luahan perasaan isteri kita. Begitu juga dengan suami. Suami bercakap, isteri dengar. Dengar sambil buat kerja tak apa, tapi mesti memberi perhatian. Anak-anak bercakap, kita dengar dan memberi perhatian. Perhatikan mana yang dia minat, mana yang dia suka, mana suami tak suka, masakan apa suami suka. Kalau suami orang Kelantan, makan masak lomak cili api, bongkak bibir kan? Bongkak bibir. Dah dia kata dia tak boleh makan sambal belacan, dia kata dia boleh makan budu, masak budu. Syak mak bagi dia budu, insya-Allah dia akan seronok. Ini bagaimana? Dan kemudiannya perhatikan juga apa keperluan isteri. Contoh kadang-kadang isteri punya tudung daripada tahun 1980 sampai hari ini tudung tu je lah. Hadiahkan tudung yang baik. Kadang-kadang telekung semayang tu dah bertarik lalat dah. Kan? Belikan yang baru. P yang kedua adalah puji dan peluk. Bayangkan kalau rumah tangga kita penuh dengan puji-pujian. Allah mengajar kita dalam surah Al-Fatihah dan banyak dalam surah Al-Quran diajar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memeliharaskan alam. Maka hidupkan puji. Kenapa ayat ni pertama sekali suruh puji? Suruh puji Allah. Dan sebenarnya tidak salah kalau kita memuji ciptaan Allah. Ciptaan Allah, suami kita, isteri kita, tak salah kita puji. Pujian akan menyebabkan kita rasa seronok. Kalau kita tidak memuji suami kita, maka timbul marah, perasaan marah. Puji ni menyebabkan seorang itu rasa seronok, rasa dihargai. Isteri masak sedap. Katalah isteri masak kari kepala bapa ikan. Sui sedap. Sampai jiran kampung sebelah pun bau kari dia. Suami balik makan. Diam Bang, sedap tak bang? Sedap lah ni. Kecil hati isteri. Tapi kalaulah tiba-tiba isteri balik, isteri dah masak, kita balik. Sedapnya bau ni. Masak apa hari ni yang? Isteri yang penat bertungkus lumus mengemas rumah hari itu, rasa ringan tubuh dia, rasa seronok. Makan pula tambah 3 pinggan, makan pula mata ikan tu, seronok rumah kita. Jadi puji, manusia lebih dahagakan pujian daripada minuman. Nampak tu? Pujilah isteri anda sebelum orang lain puji. Pujilah suami anda sebelum kawan kat pejabat dia puji. Abang ni misai handsome lah. Bibi puji. Dia pun dah semangat. Dulu jalan pakai tongkat, dah tak pakai tongkat dah. Sebab the power of pujian. Kalau kita tak puji memuji, selama ni kita punya rumah tangga asyik marah. Sekarang puji. Contohlah, suami balik lambat. Patutnya dia sampai rumah pukul 7. Tiba-tiba dia sampai pukul 10 malam. Alhamdulillah, balik kat suami aku. Dalam hati, ingatkan dah mampu kat mana orang. Kan perasaan. Tapi yang paling penting sekarang ni kita memuji suami. Alhamdulillah balik abang. Bagus bang, walaupun abang lambat balik juga. Tu teknik dia. Jadi suami akan seronok dan balik awal. Peluk. Bagaimana dalam kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Disuruh Nabi Muhammad membaca dan Rasulullah tak kata aku tak pandai membaca. Apa yang dilakukan? Peluk. Pelukan dan pujian menyebabkan ikatan kasih sayang antara suami isteri dan anak-anak tidak mampu dirungkai lagi. Bila ikatan ini tak mampu dirungkaikan lagi oleh apa-apa pun, insya-Allah keluarga itu akan bahagia. Dan seterusnya pendidikan. Pendidik. Suami kata, kadang-kadang yang datang kaunseling kita ramai beritahu, Ustaz, isteri saya ni dogil. Dia ni begar, Ustaz. Jadi jawapan yang paling bagus, suami mesti ada kaliber, mesti ada karisma untuk mendidik isteri. Kamu jangan ceraikan isteri kamu. Kamu harus mendidik isteri kamu supaya dengar kata-kata kamu. Dan kamu datang jumpa saya ni, sepatutnya kamu belajar bagaimana ingin mendidik isteri kamu. Jangan dimarah. Mungkin mana lemah kita baiki untuk diri kita. Dan kemudian begitu juga dengan isteri.
Isteri harus mendidik suami. Contoh, suami balik buka uniform campak. Balik buka stoking campak. Jadi isteri mendidik, bang, saya penat juga bang. Abang cuba buang dalam, abang cuba letak dalam bakul ni, insya-Allah. Dan bila kita dah dapat hilang penat sama-sama tu, legalah kita. Bahagialah kita. Dan seterusnya adalah pujuk. Pujuk isteri kita. Kalaulah suami tak semayang, tak larat nak bangun sembahyang subuh, kita pujuk, bang, jom bang, sembahyang subuh abang jadi imam, pujuk. Jangan suruh, pujuk abang. Jom bang, malam ni ada ustaz mengajar kat surau, jom kita ikut sekali. Pujuk. Kalau dia tak nak ikut, tak apa. Nah, begitu dengan suami. Suami pun kena pujuk isteri. Dah marah, pujuk. Jangan marah-marah, tak pujuk. Sedih isteri. Itu pasal ramai orang Melayu, dia suka orang Hindustan, Bangladesh, Pakistan. Sebab suka pujuk. Orang Melayu, dia tak ada power memujuk. Dah kahwin, mengajuk. Itu yang orang tahu. Itu dia. Dan kemudiannya kita tengok, P yang seterusnya adalah penghargaan. Suami baik bagi hadiah, isteri baik bagi hadiah. Hadiah ni tak semestinya barangan, tetapi penghargaan, pujian. Dia halak ramai. Isteri Dan ni kalau masak kari kepala ikan ni memang melopong orang bau. Nampak tu kisah dia. Dan seterusnya adalah periksa. Periksa, beritahu yang kat mana abang salah. Kalau abang salah, yang beritahu, insya-Allah abang betulkan. Begitu juga dengan isteri, si bang, saya ni mungkin ada silap. Saya bukan isteri yang sempurna. Abang maafkanlah saya. Tapi beritahu kat mana kurang. Mana silapnya. Jangan tunggu dia dah ada seorang lagi. Baru nak tanya macam tu. Jangan. Sekarang tanya. Dia dah ada seorang lagi. Habislah. Dah terlambat. Wallahu'alam Ustaz Fauzi. Tapi yang paling penting, benda ni nak jadikan rumahku syurgaku. Yang paling penting, ada elemen ini. Sentiasa puji memuji, hilangkan perasaan marah keluar daripada rumah kita, dan jadikanlah suami isteri kita isteri yang solehah dan suami yang soleh dengan hidupkan mengaji Quran dalam rumah. Rumah yang tiada mengaji Quran, tiada pengajian Al-Quran dalam rumah ini seperti kubur. Dekat tempat kubur ni sunyi sepi, ada banyak hantu. Itu yang dalam rumah kita jadi hantu, naik hantu tengok suami balik lambat. Itu dia. Jadi kalau boleh hidupkan sesi, kalau kadang boleh mengajar anak kita, ayah ataupun ibu ajar anak sendiri mengaji. Mana yang mampu. Dah habis tu barulah hantar ke guru-guru yang lain. Wallahu a'lam. Ustaz, silakan. Itulah tuan perempuan 7P sebenarnya. Macam mana nak bina rumahku syurgaku, keluarga kita jadi ahli syurga lah Ustaz ya. Dan dia tak cari syurga-syurga lain duniawi di luar sana. Apa pun saya tertarik tadi hantu Ustaz ya. Ya, kalau suami memang dia jauh daripada agama, jauh daripada Quran dan hadis, dia akan jadi Dracula Ustaz. Itu yang berdarah isteri tu ya. Digigit sana gigit sini, jenis panas baran. Isteri pula kalau tidak hidup ilmu agama dalam rumah Ustaz, tak baca Quran dan sebagainya, tak sembahyang, dia akan jadi langsui Ustaz. Dia terbang jiran-jiran. Mesyuarat tingkap Ustaz. Mesyuarat tingkap. Terbang aja dia, tak lekat di rumah. Langsui. Anak-anak yang tidak dididik dengan agama, dia akan ditoyol-toyol. Curi duit mak, curi duit bapak dan sebagainya. Beli dadah Ustaz. Jadi itu kita bimbang tuan-tuan, itulah hantu-hantu sebenarnya yang kita takuti daripada hantu-hantu jin, ifrit dan sebagainya. Okey Ustaz, satu ungkapan Melayu biasa menyebut tentang keluarga bahagia Ustaz. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Jadi Ustaz, macam mana tu lidah dengan gigi tu tergigit, itulah suami isteri. Kadang-kadang memang tergigit Ustaz. Memang adalah sikit-sikit selisih faham. Macam Ustaz, orang kata apa, itulah menambah resipi sedapnya rumah tangga bila ada selisih faham. Bukan cerobok, gitu je kan. Apa komen Ustaz, silakan. Dan kadang-kadang kita tengok satu ketika dahulu, satu generasi masyarakat Melayu satu ketika dahulu, mak dengan ayah bercakap bertengkar-tengkar. Dia bercakap tu macam bergaduh, tetapi itu komunikasi cara dia. Kalau dia tak bergaduh satu hari tu, dia rasa tak bahagia. Dia mesti konorkan suami, suami konorkan isteri, baru padan muka. Baru dia konor. Tapi dia bahagia sampai ke akhir hayat hidup mereka berumah tangga. Nampak? Tapi isu sekarang ni, yang paling penting, sedangkan lidah lagi tergigit, ini pula suami isteri, yang paling penting bermaaf-maafan antara satu sama lain. Kadang-kadang suami ni dia penat, dia terbawa-bawa masalah tempat kerja balik ke rumah. Bila isteri pula banyak pula mintanya, tentulah dia melenting. Bukan maksudnya marah kita, kadang dia terbawa-bawa masalah pejabat ke rumah. Jadi dia melenting dan cepat-cepat minta maaf. Isteri minta maaf dulu.
Satu hari apabila Rasulullah SAW tiba giliran rumah Aisyah, masuk ke rumah Aisyah, ketuk pintu, Aisyah tidur lena. Lantas Rasulullah tidur di depan pintu. Kemudian apabila tersedar, Aisyah buka pintu, tengok Rasulullah tidur di depan pintu. Aisyah minta maaf. Sebelum Aisyah minta maaf, Rasulullah minta maaf. Dia minta maaf pada isteri dia, maaf kerana terpaksa bangun untuk buka pintu. Cantiknya dalam Islam. Okey, maaf memaafkan. Maaf memaafkan ni sangat penting dalam Islam, kerana dengan maaf ni cepat kita cuci perasaan bersalah dalam hati, cepat kita cuci perasaan menyalahkan orang lain. Cubalah suami isteri hari ini hidupkan perasaan saling maaf memaafi. Sebelum tidur kita minta maaf pada suami, isteri pun minta maaf pada suami minta maaf pada isteri, minta maaf pada anak-anak. Jarang ayah minta maaf pada anak. Nak, maafkan ayah kalau ada perkataan ayah pada hari ini yang menyebabkan kau tersinggung, minta maaf. Anak ini akan jadi dididik dengan maaf. Anak ini akan jadi seorang yang insya-Allah dia jadi seorang yang pemaaf. Wallahu alam. Alhamdulillah. Itulah satu syair Melayu saya sebut. Aku maafkan kamu. Gitu dah ya. Jadi kita adalah memaafi antara satu sama lain. Suami maafkan isteri, isteri maafkan suami. Tidak perlu tunggu Hari Raya Aidilfitri. Tiap-tiap malam kita bermaafan sebelum kita melelapkan mata kita. Barangkali itulah tidur yang terakhir dalam hidup kita di dunia ini. Apapun, kita berhak seketika kembali selepas ini dengan tajuk Keluarga Bahagia. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla kerana kita masih lagi bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Keluarga Bahagia. Dan itulah yang kita cari dalam hidup kita sebenarnya. Dan orang yang keluarga bahagia ini, anak bahagia, isteri bahagia, suami bahagia, mati pun bahagia juga insya-Allah. Tutup matanya dengan penuh kebahagiaan. Apapun Ustaz Muhammad Anafiah bin Abdul Malik pada petang ini bersama dengan kita sebagai ahli panel, motivator untuk remaja khususnya. Ustaz, kita dah bincang gedebak-gedebuk tentang bahagia Ustaz, ya. Ada 7 P yang macam-macam lah ya. Yang P kat kereta tak kira, P kat kereta tu itu P lain. Saya tanya Ustaz lah, supaya kita semua beringat dan tahu menahu benda ini. Apakah tanda-tanda Ustaz kasih sayang, kebahagiaan mulai sirna, mulai lenyap, mulai pupus, mulai habis, hilang, makin berkurang dalam hidup kita? Barangkali ada tanda-tandanya Ustaz. Dulu makan bersuap, sekarang tak ada suap-suap dah. Dulu makan di rumah, sekarang makan kat kedai Mak Indong je sekarang. Contohlah Ustaz. Adakah itu tanda-tandanya? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Alhamdulillah. Tanda-tanda kebahagiaan dalam serumah tangga itu mula luntur. Yang pertama, apabila hilang komunikasi yang baik, hilang pujuk rayu, hilang bahasa-bahasa yang indah. Sayang dah tak ada lagi, engkau sahaja yang tinggal. Aku tak tahu. Itu semuanya bahasa-bahasa yang tiada kasih sayang. Jadi tanda-tanda yang pertama, kenapa suami itu berubah bila bahasanya berubah. Kalau dulu panggil kita sayang, sekarang cepat sikit, cepatlah, kau ni lembab. Itu tanda-tanda kasih sayang suami kepada isteri dah mula menurun. Begitu juga dengan isteri. Bagaimana kalau dia punya bahasa tu dah mula berubah, dia panggil, cepatlah bang, ni apa ni? Dia mula marah-marah, mudah marah. Itu tanda kasih sayangnya kepada suaminya mula berkurangan. Kemudian selepas komunikasi yang baik itu semakin turun, bertukar dengan komunikasi yang buruk dan ganas, maka yang kedua yang paling penting nak tahu tanda ni, mula berjauhan. Suami tidak meniduri isteri lebih daripada 3 hari, konon-kononnya untuk mengajar, untuk menghukum isteri. Tetapi pada hari ini banyak suami yang tidur bukan 3 hari, lebih daripada seminggu. Kadang-kadang lebih daripada sebulan tidur di bawah, tak nak tidur dengan isteri dalam biliknya. Nampak ini akan menyebabkan hubungan suami isteri, kasih sayangnya akan berkurangan. Nampak tu dia. Kadang-kadang isteri tidur dalam bilik anak. Suami tidur kat bawah. Mana bilik suami isteri tu? Kalau boleh tidurlah bersama-sama. Kemudian ketiganya, apabila ada masalah dengan ibu mentua. Bila suami dengan isteri sepatutnya balik ke rumah mak mentua ataupun ayah mentua, tetapi seorang tinggal dengan alasan kerja. Padahal si isteri telah
berasa hati ataupun memarahi mak mentua. Ini tanda-tanda yang akan menyebabkan rumah tangga ini akan hancur. Sebab tidak menghormati ibu kepada suami ataupun tidak menghormati ibu dan ayah kepada isteri. Ini akan menyebabkan perselisihan faham yang akan semakin lama semakin hangat dan akhirnya rumah tangga kita akan runtuh. Na'udzubillahi min zalik. Kalau boleh cuba pujuk hati, kalau ada masalah ni cuba selesaikan awal-awal. Nombor 3, nombor 4, apabila suami ini terlalu mempunyai masalah kewangan. Berhutang sana, berhutang sini, pinjam sama alung sampai akhirnya rumah tangga ada masalah hutang. Biar jadi orang miskin daripada jadi orang kaya yang penuh dengan hutang. Orang miskin ni apa yang ada, alhamdulillah. Orang kaya yang penuh dengan hutang ni tak pernah cukup walaupun dia kaya tetapi hati dia tak berapa bahagia. Wallahu alam Ustaz. Okey Ustaz, saya ni saya nak teruskan bincang kita tentang keluarga bahagia ni. Kita masuk beranak sikit Ustaz ya. Boleh ya? Anak ni Ustaz memang satu matlamat perkahwinan ni ialah anak-anak. Sebab tu ulama-ulama nasihatkan bila melakukan hubungan jenis antara suami isteri, biarlah niat untuk mendapat anak yang saleh dan salihah. Ada niat begitu. Tak adalah sahaja aku melakukan hubungan jenis 3 jam kerana Allah Taala dapat. Tak ada begitu ya. Niat ya Allah kurniakan anak yang saleh dan salihah. Cuma Ustaz, barangkali ada orang yang memang dah beberapa tahun kahwin, barangkali yang menonton di TV ataupun di sini barangkali tak dapat anak Ustaz. Dah 10 tahun kahwin tak dapat anak. Jadi Ustaz, barangkali ada tak kaedah alternatif, cara yang tertentu Ustaz untuk membolehkan dapat zuriat? Barangkali Ustaz ada kaedah-kaedah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada yang menonton di sini dan juga di rumah. Kaedahnya ramai. Saya banyak membantu mereka yang tak dapat anak walaupun dah hampir 18 tahun berumah tangga. Terbaru umur 56 tahun melahirkan anak. Jadi ini satu kegembiraan. Disahkan isterinya mandul, tetapi dalam perubatan Islam ada kaedahnya. Yang pertama sekali, kita mengambil makan kurma seberapa banyak yang boleh. Jus kurma pun boleh. Tapi kalau boleh, ambil kurma ini dimasukkan dalam blender dan dicampur susu kambing. Buang bijinya. Suami ambil segenggam, isteri ambil segenggam, bubuh dalam blender. Bubuh susu kambing dan blend. InsyaAllah minumlah secawan-cawan suami dan isteri. Sekali semua hidup. Selepas itu setiap pagi minumlah susu kambing dan makanlah 7 biji kurma. InsyaAllah suami dan isteri akan dapat anak tak lama itu. Sebelum tu, kalau boleh amalkan surah Maryam ayat 1 hingga 12. Kalau amalkan tu pun tanpa minum susu kambing ataupun tanpa makan tamar, insya-Allah dapat anak. Sebab ayat surah Maryam ni ayat 1 hingga 12 menceritakan tentang Nabi Zakaria yang telah lanjut usianya, ubannya telah putih di kepala dan kemudian isterinya diisytiharkan mandul tak dapat anak. Tiba-tiba dengan mukjizat itu Allah turunkan bantuan padanya, dia dapat anak. Dan anak tu anak yang soleh. Nampak? Jadi cubalah pujuk hati kita. Jangan suami kalau setahun 2 suami boleh sabar. 3-4 tahun dia bertahan. 5 tahun 6 tahun tak dapat anak. Orang duk tanya, berapa orang anak? Isteri akan terasa hati. Mak mentua tanya bila lagi? Dia rasa pedih hulu hati. Jadi yang paling bagus ikhtiarlah cara ni. InsyaAllah saya merayu pada yang ada di studio ataupun yang ada di sini dan juga di rumah, cuba amalkan. Minum susu kambing. Susu kambing ni jin tak suka. Kalau di rahimnya ada gangguan bangsa jin, insyaAllah kalau dia minum susu kambing ni, insyaAllah jin tu akan pergi daripada dia. Jin tak minum susu kambing, insyaAllah. Wallahu alam. Okey, itulah tuan-tuan dan puan ya. Kalau boleh anda buat homework sikit, antara ayat 1 hingga 12 surah Maryam itu ada satu ayat doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhan kami, Tuhan aku, kurniakanlah kepadaku satu zuriat ya Allah. Jadi itu doa Nabi Zakaria. Okey, walaupun sudah kata tua dan isteri mandul tapi akan dapat juga anak. Ataupun yang kedua kaedah Ustaz, orang kata apa? Bela anak angkat. Bela anak angkat yatim lagi bagus. InsyaAllah Tuhan akan bagi habuan kepada kita, penghargaan, ganjarannya lah kita akan dapat anak. Ustaz, Satu lagi betul Ustaz. Ya. Kalau kita nikah ke satu? Boleh juga. InsyaAllah dapat juga anak tu. Tapi teknik ni orang perempuan tak suka. Tak suka ya? Tak suka. Kenapa tak suka Ustaz? Sebab dia tak rela. Dia tak rela ya? Madu itu pahit bagi orang perempuan, manis pada lelaki. Tapi kenapa keluarga Rasulullah bahagia saja Ustaz kita Sebab lihat? isteri mereka ditarbiah dengan iman. Kita ditarbiah dengan kadang-kadang nafsu.
kan. Bila suami nikah satu tu sebab nafsu, tapi Rasulullah dia berkahwin ramai. Kebahagiaan ini bukan bergantung pada isteri satu, isteri dua atau tiga, tapi kebahagiaan ini bergantung pada iman kita pada Allah. Kan? Saya minta faham, dan orang perempuan kalau suami nak nikah hari satu, suruh dia pergi kaunseling dulu. Mampu tak mampu. Kalau dia tu ada miri-miri ciri-ciri Ustaz Fauzi, insya-Allah benarkan. Wallahu a'lam. Apa pun yang paling penting ialah istikharah dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Taala bantu kita. Apa pun, terima kasih kepada yang bagi Ustaz Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik, motivator remaja dan juga kaunselor juga kepada kita pada petang ini, yang telah bertengkulur memberikan mutiara-mutiara hikmah kepada kita tentang membentuk keluarga bahagia bukan senang tuan-tuan, tapi terpulang pada diri kita nak ataupun tidak. Terima kasih kepada warga Tampin dan juga warga tentera. Hari ini kita berkampung sempena hari terbuka di Kem Syed Sirajuddin Gemas Negeri Sembilan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang pada minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.